Waalaikumsalam. Taufik, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. InsyaAllah 95 minit kita mulakan kelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sila-sila boleh share insya-Allah. Waalaikumsalam Abdul Aziz. Ahlan wa sahlan. InsyaAllah 95 minit kita akan mula. Malam ni kita ajar adab wuduk insya-Allah. Adab dalam berwuduk insya-Allah. Kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Nawaitu ta'allamu wa ta'lim wa tadhakkuru wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدلالة إلى الخير والدعاء له ابتغاء قربه والثواب من رضاه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat lagi kita sama-sama untuk duduk dalam satu majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh para malaikat. Dan orang yang duduk dalam majlis ilmu ini sentiasa diminta ampunkan oleh para malaikat dan diampunkan dosa orang yang hadir ke dalam majlis ilmu. Insya-Allah semoga kita tergolong daripada golongan-golongan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir ke dalam majlis ilmu, walaupun masing-masing duduk di rumah masing-masing, tetapi kita usahakan untuk hadir ke majlis ilmu dengan melalui segala wasilah ataupun teknologi yang kita ada ini kita gunakan untuk kebaikan dan kita gunakan untuk mencari pahala Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
Jadi pada malam ini sebenarnya kita dah selesai dalam membincangkan ataupun membacakan kitab Min Adabil Islam. Cumanya saya ingin memanjangkan lagi beberapa kelas ini, mungkin dalam 5 ataupun 6 kelas lagi, untuk kita sharekan ataupun kita kongsikan beberapa faedah, beberapa fawaid daripada bab adab juga yang kita dapatkan daripada kelas bersama dengan guru kita Sayyidina Habib Umar yang kita ikut melalui live dari sini. Jadi saya catatkan beberapa faedah-faedah berkenaan dengan adab. Kebetulan pada awal Syawal baru ni, pada 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, Habib ada mengadakan beberapa kelas berkenaan adab. Jadi saya ikut kelas itu dan saya tuliskan beberapa fawaid yang boleh kita kongsikan pada kelas kita, insya-Allah, sebagai penyempurnaan bagi kita punya kitab, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan adabil wudu. Adab ketika mana kita mengambil wudu. Ada beberapa perkara yang disunatkan kita untuk kita melakukannya ketika kita berwudu. Dan adab ini kadang-kadang bukan daripada sunat Nabi SAW, tetapi dia lebih beradab jika kita melakukannya. Dan ada sunat yang merupakan adab yang sama. Maknanya ada sunat itu semuanya adab. Sunat Nabi SAW, sunnah Rasulullah SAW, semua termasuk dalam adab. Cuma kita akan sebutkan beberapa adab dalam berwudu. Dan lebih lagi kita boleh baca ataupun kita boleh rujuk pada kitab-kitab yang membicarakan tentang sunanil wudu, sunat-sunat dalam mengadakan wudu. Ketika mana kita berwudu itu ada beberapa perkara yang sunat kita lakukan ketika kita berwudu, sebelum berwudu, ketika berwudu dan setelah berwudu. Cuma dalam kelas yang singkat ini kita hanya bincangkan beberapa perkara yang mungkin jarang kita dengar, ataupun mungkin kita terlupa, ataupun mungkin kita jarang untuk mengamalkannya. Maka at-taharah ataupun berwudu ini adalah satu daripada amalan yang dinamakan at-taharah, iaitu bersuci. Dan bersuci ini kata Nabi SAW, at-taharah miftahus salah. Bersuci itu adalah kunci kepada solat. Maka barang siapa yang nak menunaikan solat, sudah pasti wajib ke atas beliau untuk bersuci. Bersucinya kita menggunakan wudu. Maka wudu ini diwajibkan bagi setiap mereka yang nak menunaikan solat. Maka kata para ulama, man hafadha ala adabil wudu hufidha lahu fi salatih. Barang siapa yang menjaga adab dalam solat, barang siapa yang menjaga adab dalam solat, dalam berwudu, barang siapa yang menjaga adab ketika dia berwudu, maknanya dia menjaga adab dia, menjaga segala perihal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berwudu. Dia betul-betul jaga dan berwudu dengan mengaplikasikan, mengamalkan segala adab yang dipelajari, maka solatnya akan lebih berkualiti. Maka Allah akan jaganya dalam solat. Hadirnya dalam solat itu lebih bertambah daripada orang yang solat tanpa mengamalkan adab dalam berwudu. Maka kunci untuk kita khusyuk dalam solat itu adalah ketika mana kita berwudu. Kunci untuk kita khusyuk dalam solat, kunci untuk kita hadirkan hati kita dalam solat adalah bagaimana kita memperbaiki wuduk kita, bagaimana kita mempercantikkan wuduk kita. Jika baik wuduk seseorang itu, maka akan baiklah solatnya. Tetapi kalau dia mengabaikan wuduknya, ataupun ketika dia berwuduk, dia tidak hadirkan hati dia ketika mana dia berwuduk, tak tahu pun sekarang ni aku buat ibadah apa, cuma buat apa yang dia belajar saja, basuh muka, basuh tangan, tanpa dia hadirkan ataupun tanpa dia rasakan bahawasanya wuduk itu sebenarnya adalah satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia sebenarnya menyucikan hati kita. Sebab itulah agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk kita menjaga kebersihan kita daripada luaran. Kita disunatkan apa? Membuang bulu-bulu di setiap 40 hari, ataupun jangan sampai 40 hari kita tak buang bulu-bulu yang berada pada badan kita. Disunatkan kita cukur itu, cukur ini, dan disunatkan kita bersiwak, disunatkan kita memakai minyak wangi, disunatkan kita beberapa perkara lain yang menunjukkan tentang kebersihan yang dituntut dalam agama kita. Agama kita mengajar kita untuk menjaga kebersihan, kerana dengan kita menjaga kebersihan yang luar inilah, itu secara tidak langsung boleh menjaga kebersihan hati kita. Maka kebersihan hati bermula daripada kebersihan luaran. Barang siapa yang menjaga kebersihan luaran dia, maka kemungkinan hati dia, boleh jadi hati dia suci. Maka Allah mengkaitkan di antara kebersihan luaran dengan kebersihan hati. Barang siapa yang sentiasa menjaga kebersihan luaran dia, itu menunjukkan hatinya juga suci, insya-Allah. Maka siapa yang menjaga kebersihan di luaran, siapa yang menjaga adab ketika berwudu, maka Allah akan berikan dia kekhusyukan dan kehadiran hati ketika dia solat.
Maka jangan kita pandang berwuduk ini adalah satu perkara yang biasa. Sebab itulah kata guru kita, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh hafizahullah taala, barang siapa yang menjaga kehadiran hati dia ketika dia berwuduk. Dalam ketika dia berwuduk, dia tahu sekarang dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam solat dia akan lebih terjaga, solatnya akan lebih berkualiti. Baik, maka begitulah. Kerana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi akan mengenali umatnya. Nabi akan mengenali umatnya di padang mahsyar melalui cahaya-cahaya yang bersinar daripada umat-umatnya. Barang siapa yang memperbaiki wuduknya, maka cahayanya akan lebih terang. Cahayanya akan lebih kuat berbanding orang yang tidak menjaga adab-adab ketika dalam berwuduk. Baik. Maka sebagaimana yang kita ketahui bahawasanya bila mana kita berwuduk, disebutkan oleh Nabi SAW, setiap titikan air yang mengalir daripada tubuh badan kita, yang kita gunakan untuk basuh muka kita, untuk basuh tangan kita, semuanya itu akan gugur bersamanya dosa-dosa kita. Dosa-dosa akan gugur bersama dengan air wuduk. Kata para ulama, dosa yang gugur itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Maka yang kita dengar daripada guru kita, jikalaulah orang yang punya dosa, bila dia berwuduk, maka akan gugurlah dosa-dosanya daripada anggota tubuh badannya melalui air wuduk. Maka apakah yang akan keluar daripada orang-orang yang tidak punya dosa? Orang-orang yang kurang dosa, ataupun orang-orang yang tidak punya dosa. Contohnya para nabi, para anbiya, para awliya, yang mungkin mereka ni dijaga oleh Allah SWT daripada melakukan dosa. Maka apabila mereka berwuduk, apakah perkara yang keluar daripada wuduk mereka? Apakah perkara yang keluar bersama air wuduk mereka? Maka kata para ulama, yang keluar bersama orang yang berdosa macam kita ini, bila kita berwuduk, yang keluar adalah dosa. Tetapi orang yang tidak melakukan dosa, seperti para anbiya dan para ulama dan para awliya, mereka ini akan keluar bersama dengan air wuduk mereka adalah cahaya-cahaya ketaatan, cahaya-cahaya ibadah. Sebab itulah para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, mereka sentiasa berlumba-lumba untuk mengambil barakah, mengambil berkat daripada air bekasan wuduk Nabi SAW. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahawasanya ketika Hajjatul Wada', salah satu kisah, salah satu peristiwa sahaja yang diceritakan oleh sahabat, ketika mana Nabi berwuduk, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala meletakkan satu bekas yang sangat besar di bawah Nabi SAW untuk menadah air wuduk Nabi SAW. Ketika Nabi selesai berwuduk, berbondong-bondong para sahabat berlumba-lumba untuk mendapatkan air bekasan wuduk Nabi SAW. Kenapa? Yang pertama, untuk mendapatkan barakah Nabi SAW. Yang kedua, kerana air yang keluar daripada Nabi SAW bukanlah air yang bercampur dengan dosa. Kerana Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah SWT. Maka yang keluar bersama air wuduk Nabi SAW adalah cahaya ketaatan dan cahaya kerasulan Nabi SAW. Maka mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan air. Ada sahabat-sahabat yang tak sempat nak dapatkan air daripada bekas tersebut, mengambil daripada tubuh air yang ada pada tubuh badan kawannya dan menyapukan pada mukanya. Maka itulah cara para sahabat mengambil barakah daripada Nabi SAW. Maka begitulah apa yang kita nak sampaikan di sini, bahawasanya wuduk ini adalah satu perkara yang sangat penting dan ada adab-adab yang perlu kita jaga ketika kita berwuduk. Jadi adab yang pertama yang ingin saya sebutkan pada malam ini adalah ini selain daripada ataupun termasuk juga daripada sunat-sunat wuduk dan juga termasuk daripada perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wuduk. Adab yang pertama yang ingin saya sebutkan adalah yang biasa kita tengok daripada kalangan sahabat-sahabat kita pada hari ini, yang mana mereka itu membazir ataupun israf, al-israf fil wuduk, terlalu menggunakan air terlalu banyak ketika mereka berwuduk. Bahawasanya Nabi Muhammad SAW berwuduk hanya menggunakan satu mud daripada air. Satu mud ini banyak mana? Satu mud ni satu apa kita panggil satu cupak air. Maknanya bilangan air yang sangat sedikit sekali Nabi gunakan untuk berwuduk. Bahkan walaupun bilangan air yang sedikit begitu sekalipun, Nabi boleh mengamalkan banyak sunnah-sunnah Nabi dalam wuduk. Tapi Nabi hanya menggunakan satu mud air ketika berwuduk. Tanpa mengurangkan basuhan pun, Nabi basuh 3 kali juga macam kita. Tetapi kenapa kita tak boleh menggunakan kuantiti air yang sedikit, sedangkan Nabi boleh menggunakan satu mud air? Maka seharusnya kita, paling-paling kurangnya, janganlah kita membazir air ketika mana kita berwuduk. Walaupun seseorang itu berwuduk di tengah lautan yang sangat luas, dia duduk di tengah-tengah laut, berwuduk daripada air lautan,
Dikatakan para ulama makruh juga kita melebihkan basuhan air kita walaupun kita berada di tengah lautan. Makruh, kata Sahibuz Zubat, makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir iqtarafa. Antara kemakruhan dalam wuduk adalah bila kita melebihkan penggunaan air. Allahumma salli Muhammad, walau minal bahril kabir iqtarafa. Walaupun kamu mengambil wuduk daripada lautan yang luas, maka makruh lagi kamu membazir air. Maknanya kalau kita hanya disunatkan untuk membasuh 3 kali muka, ketika mana kita membasuh muka, basuhan keempat itu menjadi makruh. Basuhan keempat menjadi makruh jika air tersebut bukan adalah milik kita. Bermaksud, kalau maka tidak hukum melebihkan basuhan 3 kali, basuh kali keempat, kali kelima itu hukumnya makruh. Tetapi kalau kita berwuduk menggunakan air wakaf, contohnya air di masjid, ataupun kita berwuduk menggunakan air kepunyaan orang lain, maka hukumnya haram bila kita melebihkan basuhan kita lebih daripada 3 kali. Sebab kita menggunakan air tanpa izinnya. Apatah lagi air wakaf yang diwakafkan di masjid, tak boleh kita lebihkan basuhan. Maka di sini nak sampaikan bahawasanya jangan kita membazir air ketika mana kita berwuduk. Jangan buka air tu daripada pipe tu kuat sangat. Ada pernah saya tengok sahabat saya di tempat saya belajar dulu, bila dia ambil wuduk, dia buka air sekadar mana dia nak ambil saja. Bila dia dah tak ada air, dia tutup pipe dulu, baru dia basuh muka. Nanti nak ambil kali kedua, dia buka lagi pipe, barulah air itu tidak mengalir dengan begitu banyak. Maka begitu, itu tandanya orang yang sangat-sangat menjaga adab dalam berwuduk. Paling-paling kurang kita pun janganlah kita buka terlalu banyak air, terlalu kuat airnya. Sebab itulah kita di zaman-zaman dahulu ataupun biasa kebanyakan di masjid-masjid di surau-surau lebih banyak menggunakan air dalam kolah. Sebab itu lebih menjaga kuantiti air daripada terlebih. Baik. Itu adab yang pertama yang saya nak sampaikan. Okey. Adab yang kedua yang saya nak sampaikan, yang pertama kita kata jangan banyak menggunakan air. Jangan terlalu banyak menggunakan air. Bahkan basuhan yang keempat itu dikira makruh kalau kita gunakan air kita sendiri. Adapun kalau air kepunyaan orang lain, air di masjid, hukumnya haram kita membasuh basuhan yang lebih. Basuhan yang keempat, basuhan yang kelima itu menjadi haram jika air itu bukan kepunyaan kita. Adab yang kedua adalah as-sukut indal wudu. Jangan kita berkata-kata, jangan kita bercakap ketika kita berwuduk. Waalaikumsalam. Jangan kita berkata-kata dan kita banyak bercakap ketika kita berwuduk. Bahkan antara perkara yang makruh juga dilakukan ketika mana kita berwuduk adalah kita berkata-kata dengan seseorang. Kecuali kalau kata-kata itu perlu daripada kita. Sebab itulah makruh juga seseorang itu memberi salam ketika orang berwuduk. Jangan bagi salam ketika orang berwuduk. Walaupun jawab salam itu adalah wajib, tetapi kamu yang memberi salam ketika mana orang berwuduk, hukumnya makruh. Kalau kamu tinggalkan lebih baik, bagi salam lepas dia selesai berwuduk. Dan orang yang diberi salam ketika mana dia berwuduk, tak wajib dia jawab salam segera. Dia boleh selesaikan wuduk dia dahulu, lepas selesai wuduk baru dia jawab salam. Sebab jawab salam adalah wajib. Baik. Maka jangan kita bercakap-cakap ketika mana kita berwuduk dengan orang lain. Kadang-kadang kita ambil wuduk bercakap dengan orang sebelah, atau bercakap dekat orang jauh. Kecuali percakapan yang wajib daripada kita. Contohnya kita tengok orang nak kena langgar dengan kereta. Kalau kita tak sound dia, kalau kita tak bagi tahu, beri peringatan kepada dia, mungkin dia akan dilanggar oleh kereta. Maka sekarang wajib kita berkata-kata walaupun ketika kita berwuduk. Okey. Bahawasanya jangan bercakap-cakap kita berwuduk ketika kecuali kalau perkataan yang wajib kita sampaikan. Tapi kalau kata-kata lain, kalam-kalam lain, perkataan lain, jangan kita berkata-kata, kerana diriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW. Seseorang mukmin yang sedang berwuduk, maka akan dibinakan satu kubah daripada cahaya. Akan dibinakan satu kubah daripada cahaya di atasnya ketika mana dia mula berwuduk. Kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, apabila dia bercakap sahaja dengan saudara dia ketika dia berwuduk, maka akan hilanglah kubah daripada cahaya tadi. Maka bila kita berwuduk ni, Allah akan hadirkan kepada kita satu kubah. Kubah ni satu apa? Satu bentuk yang berbentuk kubah daripada cahaya, menunjukkan turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita berwuduk. Khas untuk orang yang berwuduk. Tapi bila kita mula berkata-kata ketika mana kita sedang berwuduk, maka kubah tadi akan pergi, akan hilang daripada kita. Maka hendaklah kita diam ketika mana kita berwuduk. Bahkan yang lebih penting adalah kita hadirkan diri kita ketika mana kita berwuduk. Hadirkan, ya Allah, ketika mana aku basuh muka, kamu putihkanlah muka aku di hari hitamnya muka-muka orang yang lain. Ketika mana kita basuh tangan, kita niatkan, ya Allah, semoga kamu beri kepada kami
kamu beri kepada aku buku catatan aku daripada tangan kanan, bukan daripada tangan kiri dan bukan daripada belakang. Ketika mana kita basuh kaki kita, ya Allah, kamu tetapkanlah kaki aku di atas sirat kamu, ya Allah. Maka begitulah niat-niat ataupun perkara-perkara yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika mana kita berwuduk. Barulah kita lebih khusyuk, barulah kita lebih hadir hati kita ketika mana kita berwuduk. Adapun orang yang berwuduk tanpa disedar pun apa yang dia buat, maka itu akan menyebabkan solatnya lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. As-sukut inda tahar ataupun as-sukut indal wudu. Diam ketika mana kita berwuduk. Begitu juga adab yang ketiga yang saya nak sampaikan, benda yang sama sahaja, as-sukut ba'da taharah. As-sukut ba'da taharah ila solah. Kita juga seperti mana kita diminta ataupun disarankan untuk kita diam ketika mana kita berwuduk, jangan bercakap-cakap. Ketika kita berwuduk juga kita juga diminta ataupun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita diam, jangan berkata-kata selepas kita berwuduk sehinggalah kita solat. Jangan berkata-kata di sini maksudnya jangan berkata-kata perkara yang sia-sia. Jangan berkata-kata perkara yang sia-sia. Adapun perkataan yang baik, dia mengajar ke, dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke, dia baca doa ke, ataupun dia menuntut ilmu ke, hadir ke majlis ilmu ke, itu tidak ada masalah. Tetapi jangan berkata perkataan yang sia-sia selepas dia berwuduk sehinggalah dia solat. Kerana ketika mana kita berwuduk, kita akan dipenuhi dengan cahaya. Dan kita nak masuk ke hadrah Allah SWT, nak masuk ke dalam medan solat kita, nak bertemu, berdiri di hadapan Allah SWT dalam keadaan kita masih lagi penuh dengan cahaya. Maka bila kita berkata dengan perkara-perkara yang sia-sia, sembang kosong, ataupun lebih lagi, kalau kita berkata perkara-perkara yang haram, maka itu akan melenyapkan, akan memadamkan cahaya-cahaya yang ada bersama kita, yang kita dapat melalui kita berwuduk. Bahkan setengah ulama mengatakan bahawasanya, antaranya Allah Ustaz, saya tak ingat call siapa, ada setengah ulama fuqaha yang mengatakan bahawasanya al-ghibah wan namimah tanqudul wudu. Mengumpat dan juga mengadu domba boleh membatalkan wudu. Sisi kaul mereka. Adapun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengumpat dan al-kidhib pun termasuk. Menipu, berbohong, mengumpat, mengadu domba, itu semua dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah kita. Tetapi tidak akan membatalkan wuduk kita. Tetapi ada setengah ulama yang mengatakan mengumpat membatalkan wuduk kita. Maka kita nak keluar daripada khilaf ini, jangan kita berkata perkara-perkara yang sia-sia selepas kita berwuduk sehinggalah kita solat, apatah lagi nak kata perkara-perkara yang haram. Jangan kita berkata perkara yang haram. Maka biarlah kita masuk dalam keadaan solat, kita dah penuh dengan cahaya yang kita dapat daripada ketika mana kita berwuduk. Maka sebab itulah apa yang kita dengar daripada kisah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, cucu pada Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Husain bin Fatimah. Husain anak kepada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali, cucu kepada Nabi SAW. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini merupakan cicit kepada Nabi SAW, yang mana beliau ini setiap kali beliau mengambil wuduk, setiap kali dia keluar untuk mengambil wuduk, maka mukanya akan berubah, wajahnya akan berubah. Dalam riwayat kata ihmarrat, dalam riwayat yang lain isfarrat. Mukanya akan berubah menjadi merah. Ada yang kata mukanya berubah menjadi kekuning-kuningan ketika mana dia mengambil wuduk. Bila nak hadir ke dalam solat pula, akan lebih pucat muka dia, akan lebih berubah mukanya bila dia nak hampir ke sejadah untuk dia melakukan solat. Maka bila ditanyakan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kenapa kamu wahai imam, kamu ini bila kamu berwuduk, muka kamu berubah, pucat muka kamu. Dan bila kamu nak hadir ke sejadah kamu untuk kamu solat, lebih lagi bertambah kepucatan muka kamu itu. Kenapa kamu berubah sampai begitu sekali? Maka kata Ali Zainal Abidin, ata'arif baina yaday man agum, ata'arif baina yaday man unadi. Kamu tahukah di hadapan siapa aku nak bangun ni? Kamu tahukah di hadapan siapa aku nak memanggil ini? Aku nak menyembah siapa ini? Maka dia dapat rasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dipanggil dengan maqamul ihsan. Maqamul ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang sebenarnya Allah melihat kepada kita. Maka itulah para wali, para ulama, apabila mereka hadir ke dalam solat mereka nak solat, mereka akan tinggalkan segala perkara dunia dan hati mereka betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai wajah mereka berubah kerana takutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita pada hari ini, kita solat pun kadang-kadang perkara yang kita tak ingat di luar solat, dalam solat kita boleh ingat. Dah, phone kita hilang dekat
tak tahu letak dekat mana, lupa letak dekat mana. Luar solat tak ingat, masuk dalam solat ingat. Sebab apa? Sebab kita lebih memikirkan tentang perkara luar solat ketika dalam solat. Itulah kelemahan kita, itulah kekurangan kita, yang mana untuk kita dekatkan diri kepada Allah SWT, kalau kita nak dapat kekhusyukan dalam solat ini, kita kena memperbaiki wuduk kita. Memperbaiki wuduk kita. Maka begitulah. Kita kata tadi, adab yang ketiga adalah kita diam selepas kita berwuduk sehinggalah kita solat. Diam daripada perkara-perkara yang tak berfaedah, diam daripada perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, diam daripada perkara yang memberi dosa. Adapun bercakap perkara-perkara yang baik, memberi nasihat, berzikir, membaca Al-Quran, itu tidak ada masalah. Kalau kita selitkan di antara wuduk dengan salat, dengan perkara-perkara yang baik, itu tidak ada masalah. Kerana itu boleh mengekalkan cahaya yang ada bersama kita ketika mana kita berwuduk. Itu adab yang ketiga yang saya nak sampaikan. Maka, saya ulang lagi sekali. Adab yang pertama, jangan membazir air ketika mana kita berwuduk. Adab yang kedua adalah kita diam ketika mana kita berwuduk. Kerana ketika mana kita berwuduk, ada kubah daripada cahaya yang akan diberikan kepada orang yang berwuduk. Bila mana dia bercakap sahaja, akan berlalulah kubah tersebut. Akan hilanglah kubah tersebut. Adab yang ketiga adalah kita diam selepas berwuduk sehinggalah kita solat. Jangan berkata-kata perkara yang sia-sia di antara wuduk dan solat. Sebab itulah, antara sunat wuduk adalah, antara sunat bilakah kita disunatkan berwuduk, iaitu dipanggil tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Disunatkan kita, kalau kita dah melakukan solat fardu, contohnya saya dah berwuduk, saya solat zuhur, kemudian masuk waktu asar, dalam keadaan saya masih lagi ada wuduk lagi, boleh tak saya gunakan wuduk tersebut untuk saya solat asar? Boleh, tidak ada masalah, sebab saya belum lagi melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi disunatkan bagi sesiapa yang dah solat, yang dah gunakan wuduk tersebut untuk solat, maka disunatkan untuk dia memperbaharui wuduknya. Dan tidak makruh, tak kira membazir, tak dikirakan membazir bagi mereka yang dah wuduk waktu zuhur, masuk waktu asar dia wuduk lagi sekali, tidak dikirakan membazir. Sebab itulah kata Sahibul Zubat, kadza tajdidul wudu in shalla faridatan aw naflan aw faridatan aw sunnatan aw nafla. Begitu juga antara perkara yang sunat dalam wuduk adalah kita memperbaharui wuduk kita setelah kita melakukan solat. Tak kisahlah solat apa pun, solat fardu ke, solat sunat ke, bila kita dah melakukan solat dengan wuduk tersebut, disunatkan kita untuk mengulangi wuduk yang baru. Supaya apa? Supaya wuduk kita tak digunakan dengan perkara yang banyak dah. Maknanya kita masuk wuduk, kita masuk solat dengan menggunakan wuduk yang baru. Sebab itu Sayyidina Ibnu Umar dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak akan solat melainkan dia akan berwuduk wuduk yang baru dahulu. Walaupun mereka masih lagi ada wuduk, mereka tak akan solat melainkan mereka ambil wuduk yang baru dahulu. Dan mereka berdalilkan dengan qaul Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mereka berdalilkan menggunakan dalil Allah SWT yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin salat, jika kamu ingin bangun untuk salat, maka hendaklah kamu membasuh muka kamu. Menunjukkan setiap kali kamu nak salat, kamu kena berwuduk. Sedangkan dalam mazhab kita mengatakan bahawa tajdidul wudu adalah sunat. Tajdidul wudu, memperbaharui wuduk adalah sunat, bukan perkara yang wajib. Tapi ada setengah imam yang mengatakan perkara itu adalah wajib. Maka di sisi mereka, satu wuduk, satu solat sahaja. Tapi dalam sisi mazhab kita hanyalah sunat sahaja, tidak ada masalah. Cuma antara adabnya, janganlah kita berkata-kata ketika mana kita berwuduk sampai kita solat. Dan kalau kita dah berkata-kata dah, contohnya dah zuhur, kita solat dengan wuduk tersebut, masuk asar, paling-paling kurang kita perbaharui wuduk kita dengan wuduk yang baru. Perbaharui wuduk kita dengan wuduk yang baru. Baik. Maka itulah adab yang ketiga. Adab yang pertama, jangan membazir. Adab yang kedua, jangan bercakap ketika wuduk, ketika sedang berwuduk. Adab yang ketiga, jangan bercakap setelah berwuduk sehinggalah kita solat. Adab yang keempat yang ingin saya kongsikan di sini adalah macam biasa, kita disunatkan untuk membaca doa wuduk. Membaca doa wuduk. Kata Nabi SAW, man qala ba'da kulli wudu'in. Barang siapa yang membaca selepas setiap wuduk dia, setiap kali dia berwuduk, dia baca doa wuduk. Maknanya, tidak akan ada orang yang mampu menjaga doa selepas wuduk, melainkan dia betul-betul orang yang menjaga adab. Mampu tak kita nak menjaga selepas setiap kali kita berwuduk, kita baca doa wuduk? Mampu tak kita? Kalau kita mampu, itu menunjukkan kita betul-betul menjaga adab
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita betul-betul menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana membaca doa ketika wuduk, setiap hari kita berwuduk berapa kali? Banyak kali kita berwuduk, lebih daripada 5 kali. Bangun tidur dah berwuduk, nanti nak sembahyang duha wuduk lagi, nak sembahyang zuhur wuduk lagi. Maka mampu tak kita nak jaga adab membaca doa selepas setiap kali berwuduk? Sebab itulah kata Nabi SAW, man qala ba'da kulli wudu'in, barang siapa yang membaca doa wuduk selepas setiap wuduk dia, bukan sekali je baca cukup, tak boleh, dia kena baca setiap kali berwuduk, barulah dapat ganjarannya. Apa ganjarannya? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan baginya ke-8 pintu syurga. Masya Allah. Bila kita sampai di syurga, Allah akan bukakan ke-8 pintu syurga kepada kita jika kita mengamalkan amalan ini, iaitu membaca doa selepas wuduk. Maka dengan hanya doa membaca doa selepas wuduk, dengan hanya mengamalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil saja, boleh menyampaikan kita ke syurga. Bukan saja boleh menyampaikan kita ke syurga, tapi kita diterima ke dalam syurga dengan sambutan yang sangat besar. Dibukakan ke-8 pintu syurga kepada kita. Sedangkan orang lain mungkin dibukakan kepadanya satu pintu sahaja. Tapi kita dibukakan 8 pintu syurga, hanya sekadar mengamalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah membaca doa selepas wuduk. Tapi setiap wuduk, bukan satu hari sekali. Setiap wuduk dia kena baca doa. Tapi kalau tak mampu nak baca setiap kali wuduk pun, paling-paling kurang sekali sehari boleh baca. Kita mulakan dengan sedikit demi sedikit. Tapi nak katanya bahawasanya besarnya sunnah Nabi SAW, dengan sunnah sahaja boleh menyampaikan kita ke syurga. Maka kalau ada orang kata tu sunnah je pun, sunnah kenapa nak buat, kenapa nak pentingkan? Tapi dengan sunat inilah yang boleh membukakan kita ke 8 pintu syurga, menunjukkan kamu dah memang confirm ahli syurga. Baik. Kalau ada soalan, saya takut tak sempat nak habiskan, jadi saya akan baca soalan selepas kelas ini. Kalau sempat saya jawab dalam kelas, saya jawab. Kalau tak sempat, saya akan jawab pada kelas yang akan datang, insya-Allah. Baik. Begitu yang kita kata tadi, man qala ba'da kulli wudu'in, barang siapa yang berkata, yang berdoa selepas setiap wuduk dia. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat yang pertama, hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca syahadah sahaja. Saya ulang sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis pertama, barang siapa yang hanya membaca doa ini selepas setiap wuduk, akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang 8. Dalam riwayat yang lain ditambah lagi, disunatkan kita juga untuk membaca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang bertaubat, jadikanlah aku daripada orang yang bersuci, jadikanlah aku daripada hamba-hamba kamu yang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu riwayat yang kedua yang dikatakan sunat untuk kita membacanya. Juga di dalam hadis dhaif, dalam riwayat Ad-Dailami menyebutkan disunatkan kita untuk juga membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadr, selepas kita membaca doa wuduk. Sama ada baca sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali. Antara fadilat doa ini adalah akan dibangkitkan sesiapa yang membaca suratul Qadr selepas berwuduk, akan dibangkitkan bersama para anbiya dan para siddiqin dan para syuhada. Itu hadis dhaif, tapi hadis yang tadi hadis sahih. Dan disunatkan ketika mana kita membaca doa wuduk, kita mengangkat tangan kita setinggi-tingginya dan meluaskan kita punya tangan kita dan menghadap kiblat. Itu antara sunnah-sunnah yang dituntut ketika mana kita ingin membaca doa berwuduk. Selepas kita berwuduk, baca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Doa yang pertama, yang peringkat yang pertama tadi, fadilat dia, barang siapa yang membaca doa wuduk selepas setiap kali dia berwuduk, maka akan dibukakan pintu syurga yang 8 kepadanya di hari kiamat. Dan doa yang kedua ataupun Inna anzalna tadi, membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr selepas dia berwuduk, sama ada sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali, akan dibangkitkan dia di padang mahsyar bersama para anbiya, bersama para siddiqin dan juga bersama para syuhada. Baik. Dan juga tidak ada masalah kalau kita nak mengamalkan setiap doa yang diajarkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali.
Al-Imam Al-Ghazali ada menyebutkan doa-doa setiap anggota badan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ada ulama yang memaudhu'kan hadisnya, tapi tidak ada masalah kita nak mengamalkan hadis ataupun kita nak mengamalkan doa-doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Bahkan ada setengah muhaddisin yang menyebutkan ada riwayat hadis walaupun dhaif yang menunjukkan tentang doa-doa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tidak ada masalah nak baca, jangan takut. Jangan takut nak baca doa-doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Walaupun hadis dhaif sekalipun, walaupun tidak ada hadis sekalipun, kita hanya membaca doa, tidak perlu kepada hadis. Kita hanya membaca doa. Antara doanya ketika mana kita baca doa, ketika mana kita basuh tangan, kita minta, ya Allah, jadikanlah tangan aku ini tangan kanan yang menerima buku catatan di hari kiamat. Saya tak hafal doanya. Ada orang yang hafal, alhamdulillah, ada orang yang hafal doa-doa dari kitab Al-Bidayatul Hidayah. Baik. Maka perlu kita tahu bahawasanya dengan kita mengamalkan adab dalam wudu boleh menyampaikan kita ke dalam syurga. Orang yang mengamalkan adab dalam wudu nampak kecil sahaja, tapi boleh menjadi penyebab untuk dia masuk syurga. Bagaimana? Seperti mana yang kita baca tadi, barang siapa yang membaca doa selepas wudu, setiap kali dia berwudu, dia membaca doa, maka akan dibukakan pintu syurga yang 8 kepadanya. Allah tak kata akan dimasukkan dalam syurga, maknanya itu dah confirm dah masuk syurga, tapi akan dibukakan pintu syurga kepadanya yang 8. Menunjukkan orang yang menjaga adab wudu, orang yang menjaga sunat wudu, sudah pasti yang besar-besar lagi dia dah jaga. Dia dah tinggalkan perkara yang haram, dia dah buat segala perkara yang wajib, dan dia dah sampai kepada tahap menjaga adab-adab dan sunat dalam wudu. Maka itulah kerana di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita tidak berpakaian, kita dalam keadaan lapar, dan kita dalam keadaan yang dahaga. Maka tidak ada orang yang mendapat pakaian, tidak ada orang yang mendapat makanan, tidak ada orang yang mendapat minuman melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu hendaklah kita memperbaiki wuduk kita, dan jangan kita pandang wuduk ini sebagai perkara yang kecil. Dan kita pandang wuduk ini adalah perkara yang biasa. Seperti mana yang saya dah bincangkan tadi, bahawasanya barang siapa yang menjaga hadirnya hati dalam ketika mana dia berwuduk, maka insya-Allah akan dipermudahkan untuk hadirnya hati ketika mana dia solat. Tetapi orang yang tak jaga adab ataupun sunnah Nabi SAW ketika mana dia berwuduk, maka jauh lagi dia untuk sampai kepada hadir dan khusyuk dalam solat dia. Maka kualiti solat kita bergantung kepada kualiti wuduknya kita. Sebab al-wuduk miftahus solat. Wuduk itu adalah kunci kepada solat. Kalau kuncinya tak betul, maka macam mana nak buka pintu? Kalau kuncinya tak cukup giginya, tak boleh buka pintu. Maka pintu solat kita adalah berkunci, dan kuncinya adalah dengan wuduk. Maka kalau baik kuncinya, kalau betul kuncinya, kalau sempurna kuncinya, maka akan sempurnalah solatnya, maka akan terbukalah pintu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berapa banyak yang kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan solat para orang mukminin yang bila diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah campak balik ke mukanya. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kadang-kadang tiadanya khusyuk, tiadanya hadir hati dia, tiadanya ikhlas dalam dia bersolat. Maka semua itu perkara-perkara yang boleh membuatkan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dihimpunkan di kalangan hamba-hamba yang dipakaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pakaian yang diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, dan diamankan kita daripada segala kesusahan di hari kiamat, dan kita dihimpunkan bersama para syuhada, para anbiya, para awliya insya-Allah. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cuba tengok dulu soalan. Kalau bagi mereka yang saya pegang Quran, macam penghafaz Quran, adakah sunat juga dia berwuduk setiap beberapa jam seumpamanya? Memang ada soalannya, kalau bagi mereka yang sentiasa pegang Quran, macam penghafaz Quran, adakah sunat juga dia memperbaharui wuduk setiap beberapa jam seumpamanya? Baik. Memang dalam mazhab kita disunatkan kita untuk memperbaharui wuduk. Tapi dalam mazhab kita hanya disunatkan kita memperbaharui wuduk setelah kita melakukan solat. Maknanya kalau dia pegang Quran sahaja, tak disunatkan bagi dia untuk memperbaharui wuduk. Ala kulli hal. Tapi dalam masa yang sama, ada ulama yang lain yang mengatakan setiap perkara yang berhajat kepada wuduk, contohnya pegang Quran, bila kita dah melakukannya juga, disunatkan juga kita untuk memperbaharui wuduk. Itu dalam qaul yang lain, dalam pendapat yang lain. Tapi dalam pendapat muktamad dalam mazhab kita mengatakan tidak disunatkan kita memperbaharui wuduk melainkan setelah kita solat. Tak kisahlah solat sunat ke, solat fardu ke, kalau kita dah solat sekali dengan wuduk tersebut, disunatkan kita untuk memperbaharui wuduk. Harap menjawablah soalan tu.
Tapi kalau dia nak mengambil pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan sunat juga dia. Kalau dia dah pegang Quran, untuk dia berwuduk kali kedua, sunat juga. Untuk beberapa jam tu dia set untuk diri dia sendiri. Kalau dah rasa lama tu, boleh dia ambil wuduk yang baru. Dan wuduk ni sebenarnya memang boleh memperbaharui himmah kita, memperbaharui semangat kita, boleh menambahkan kita punya energi kita. Bahkan orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk, dia sentiasa bersemangat. Ada satu tenaga dalaman yang membantu dia untuk membuat satu perkara. Maka seharusnya kita nak buat perkara apa pun, seeloknya kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sebab itulah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Bilal, inni sami'tu khashkhasha ataupun khashkhashana alaika fil jannah." Kata Nabi SAW, "Ya Bilal, aku mendengar tapak kaki capal kamu di syurga. Maka apakah amalan kamu yang membuatkan kamu ada dalam syurga?" Maka kata Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Rasulullah, aku tak ada beramalan yang banyak pun. Cuma aku ni, setiap kali aku batal wuduk, aku akan terus berwuduk. Dan setiap kali aku berwuduk, aku akan tunaikan dua solat sunat selepas aku berwuduk." Yang itu yang dinamakan sebagai solat sunat wuduk, yang diasaskan oleh Sayyidina Bilal. Kalau ikutnya bid'ah, kalau ikutnya perkara-perkara yang baru. Tetapi diasaskan oleh Sayyidina Bilal berdasarkan dalil, maknanya berdasarkan perkara yang dia nak buat. Maka tidak ada masalah kalau kita nak buat perkara yang baru, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Nabi SAW. Yang kita nak sampaikan di sini bahawasanya Sayyidina Bilal sentiasa menjaga wuduknya. Batal je wuduk dia, terus dia ambil wuduk yang baru. Dan setiap kali dia ambil wuduk yang baru, dia akan solat dua rakaat sunnatul wuduk. Maka begitulah. Amalan yang kecil tadi, besarlah sebenarnya amalan tu. Amalan yang begitu tadi, yang diasaskan oleh Sayyidina Bilal tadi, boleh memasukkan dia ke dalam syurga, membuatkan dia dijamin syurga. Sampaikan Nabi sendiri dengar tapak kakinya dalam syurga. Tapak kaki dalam syurga. Okay. Ada yang tanya tadi, satu mud air berapa banyak? Satu mud air tu, kalau satu cupak air. Saya tak tahu berapa bilangan dari segi liter. Saya akan cek balik. Nanti kita akan beritahu balik berapa bilangan dia. Tapi memang kuantiti air yang sangat sedikit. Maknanya kalau cawan tu, mungkin 2 kali 3 kali cawan. Cawan kita minum air tu, mungkin 3 kali cawan kita minum air. Itu satu mud, satu cupak air, insya-Allah. Jadi itu soalan yang ada tadi. Jadi kita harap semoga Allah memberi kita manfaat daripada kelas ini, dan semoga Allah memberi kita taufik, dapat kita sama-sama mengamalkan segala perkara yang kita belajar, insya-Allah. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.